Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear tak? Awak-awak clear tak suara cikgu? Clear cikgu. Okey, tanpa membuang masa cikgu akan pergi lajulah. Sebab kalau ikut full swing ni maksudnya cikgu nak cerita semua tentang form 4. Eh. Jadi kalau ikut muka surat buku teks 293 tak cukup masa Jadi cikgu akan pergi laju supaya bila esok kita tengok kertas sains tu kita tak rasa ralat sebab ada benda yang kita sentuh-sentuh walaupun mungkin tak secara menyeluruh. Okey, jom. Perkara pertama kita tengok bab 1, peralatan pelindungan diri dan fungsinya. Cikgu rasa ni benda mudah. Google benda mudah ni rasanya kamu tidak ada masalah. Okey. Kita tengok. Ini Google. Google melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Topeng muka melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia. Terhidu bahan kimia. Sarung tangan. Sarung tangan melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Baju makmal. Dalam buku teks panggil baju makmal. Ya. Jadi kena ingatlah bukan coat ke, bukan jaket ke, baju makmal. Baju makmal ni fungsi dia melindungi kerosakan pada pakaian. Kasut bertutup melindungi kaki daripada terkena tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. So untuk diri sahaja ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perlindungan diri. Okey, kemudian perlindungan diri di makmal pula. Cuba tengok ada berapa. Ada 4. Yang pertama kabinet aliran lamina. Macam mana kita nak bezakan kabinet aliran lamina dengan kebok wasak? Cikgu suka tengok ada kaki. Kabinet ada kaki. Jadi kalau ada kaki itu kabinet aliran lamina. Kabinet aliran lamina. Fungsi dia ni waktu kita nak menjalankan aktiviti yang melibatkan mikroorganisma. Jadi kabinet aliran lamina ni mengelakkan kontaminasi. Kontaminasi ni maksudnya pencemaran. Semasa menjalankan aktiviti yang melibatkan mikroorganisma. Okey, yang ini nama dia kebok wasak. Kebok wasak. Kebok wasak. Ini untuk handle bahan-bahan yang mudah meruap. Contoh asid pekat ke ataupun iodine yang mudah meruap lah. Alkohol. Cikgu rasa yang ni mengakis ni asid pekat bahan yang berbau, mudah terbakar Okey, lepas itu ini gambar untuk ini penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan ni contoh kalau kita terkena bahan kimia, kita mandilah, kita bilas pakaian dan bahagian badan yang terkena bahan kimia tu tadi. Ini pembilas mata untuk membilas mata yang terkena bahan kimia. So dalam lab ada 4, kabinet aliran lamina, kebok wasap, penyiram kecemasan dan juga pembilas mata. Okey, simple kan benda ni kan? Benda simple ni kadang-kadang kita lupa kan? Jadi cikgu recall secara sepintas lalu. Okey, pembuangan bahan sisa. Bahan sisa ni ada 2 jenis. Satu boleh dibuang ke dalam sinki, satu lagi yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Ingat, boleh dibuang ke dalam sinki dan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Apakah bahan yang kita boleh buang dalam sinki? Bahan yang neutral. Contoh air suling, air biasa tu. Asid lemah, alkali lemah, jus limau, air sabun, benda-benda yang tidak berbahaya, tidak beracun, kita boleh buang ke dalam sinki. Contoh pH, kalau pH 7 tu neutral, boleh buang dalam sinki. Asid lemah antara 5 ke 6. 5 ke 6 ni kita kira asid lemah. Alkali lemah pula 8 ke 9 ini kita kira alkali lemah, boleh dibuang ke dalam sinki. Kalau dah masuk pH yang lebih kecil, contohnya 1 ke 2 ke, tak boleh buang dalam sinki. Okey? Okey, bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki apa dia? Sisa pepejal. Contoh najis.
Ataupun sisa-sisa makanan tak boleh buang. Ini yang cikgu kata tadi, pH kurang daripada 5 dan pH lebih daripada 9 tak boleh buang dalam sinki. Ini maksudnya asid pekat. Ini maksudnya alkali pekat. Suka hati aku je AP. Apa bezanya tu? Ini asid, ini alkali. Okay. Cat, grease, minyak tak boleh buang. Bahan toksik, logam berat, sisa organik contoh bangkai haiwan tak boleh buang. Bahan radioaktif tak boleh buang. Bahan meruap tak boleh buang. Bahan reaktif tak boleh buang. Kalau soalan tanya bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, agak-agak boleh jawab tak? InsyaAllah boleh jawab. Kenapa tak boleh buang dalam sinki? Sebab akan menyebabkan pencemaran alam dan juga berbahaya kepada kehidupan. Jadi macam mana kita nak handle bahan sisa biologi ni? Okay, ada satu post, dia kita ibarat macam SOP lah prosedur operasi standard post. Ada dia punya operasi standard dia. Okay, jom kita tengok bahan sisa ada 4 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Kategori A, peralatan tajam, contoh picah gari, pisau, jarum, bilah scalpel. Yang mana nak mudah ingat? Ingat benda-benda tajam lah. Kategori B, pepejal yang tidak tajam, contohnya sarung tangan, tisu. Okay, kategori C, bangkai, organ. Kategori D, cecair. Cikgu mungkin lajulah. Cikgu pergi laju sebab tak cukup ni 1 jam. Okay. Jadi kalau peralatan tajam kita nak buat macam mana? Kita kena masukkan dalam bekas khas. Bekas khas. Lepas tu tak perlu di autoclave. Autoclave ni apa ya? Dia macam picah gari, kita masukkan dalam macam bentuk oven lah. Autoclave tu macam oven lah sebenarnya untuk bunuh kuman. Lepas tu baru buang. Jadi untuk peralatan tajam tak perlu masuk dalam autoclave. Boleh masuk dalam bekas untuk disimpan dan dilupuskan. Tak perlu autoclave. Ingat tadi autoclave tu apa? Autoclave tu nak nyah kuman. Tak perlu. Okey, kalau pepejal tidak tajam seperti sarung tangan, tisu, bungkus elok-elok, masuk dalam beg plastik biobahaya yang warna kuning. Kalau kita pergi klinik kan selalu kita jumpa dekat tong sampah tu, dia balut dengan plastik warna kuning. Itu kita panggil beg plastik biobahaya. Sekarang ni pun mudah nak jumpa beg plastik biobahaya tu. Konon-kononnya kalau kita beli test kit ni kan dia ada bagi satu plastik Luxina, lepas tu dia bagi dia letak logo. Logo macam bahan radioaktif tu. Maknanya tu ibarat macam beg bio bahaya lah. Okey, untuk sarung tangan dan tisu perlu di autoclave. Apa maksud autoclave tadi? Untuk nyah kuman. Lepas tu barulah dimasuk dalam tong. Masuk dalam plastik dulu, autoclave, masuklah dalam tong bio bahaya. Okey, kalau kategori C iaitu bangkai, organ, contohnya apa? Tikus makmal yang kita dah buat eksperimen, apa lagi, katak. Kita balut dengan tisu dulu. Bangkai ni kita balut dengan tisu. Tak payah cari kain kafan lah. Cari tisu sudahlah. Okey, balut dengan tisu. Bungkus masuk dalam beg plastik biobahaya. Masuk dalam peti sejuk beku. Lepas tu kita lupus. Tak perlu autoclave. Ingat autoclave tadi apa dia? Kategori C, darah ataupun cecair badan kita ni, apa-apa jua lah yang berbentuk cecair, kita kena masuk dalam autoclave dulu, nyah kuman, lepas tu baru kita buang dalam sinki, makmal ataupun tandas. Okey, boleh tak agak-agak? Ada 4 kategori Kategori A, B, C, D. A, picah gari. B, pepejal, contoh pepejal tak tajam, contohnya tisu, sarung tangan. C, bangkai. Dan D adalah darah. Okey, kemudian boleh tak kalau boleh bagi tangan sikit? Okey, langkah menguruskan kemalangan dalam makmal. Tanpa sedar sebenarnya dalam lab selalu berlaku kemalangan. Okey, ada 2. Yang pertama mungkin tumpahan bahan kimia. Kalau tumpahan bahan kimia biasa, apa yang kita perlu buat? Contoh asid tumpah ke, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, first thing first, kena bagi tahu cikgu ataupun pembantu makmal. Tak perlu bagi tahu guide. Cari cikgu dengan pembantu makmal dulu. Lepas tu jadikan kawasan tu sebagai kawasan larangan. Tabur dengan pasir. Ingat. Kalau bahan kimia biasa, tabur dengan pasir. Tabur pasir atas
apa tu, tumpahan tadi. Kaut tumpahan, lepas tu buanglah dengan selamat. Tapi kalau termometer pecah pula, dalam termometer ada merkuri. Bahaya tau merkuri ni. Merkuri ni boleh menyebabkan, untuk long term boleh menyebabkan mutasi, kanser, sakit saraf. Memang bahaya merkuri ni. Ya. Jadi bila berlaku pecahnya merkuri, kena bagi tahu cikgu dengan pembantu makmal. Lepas itu kena jadikan kawasan tu sebagai kawasan larangan. Tak payah, woi mari sini tengok termometer pecah. Tak payah. Keluar lu, keluar. Lepas tu tabur serbuk sulfur. Ingat, merkuri, sulfur. Kalau bahan kimia biasa, pasir. Okay, lepas tu hubungi bomber. Jangan hubungi ambulans. Bomber. Okey, boleh sampai sini boleh? Angkat tangan kalau boleh. Ni buku benda ke? Ni buku form 4. Kau ada ke buku form 4? Kau ada ke? Saya Tak ada kan? Tak ada kan? Kalau tak ada ni, boleh tengok yang ni, yang modul cikgu bagi ni. Ada cikgu bagi singkat-singkat ni. Tapi pun tak ada apa juga, tak ada isi juga. Dia cuma catat alih saja. Ni cikgu pergi laju je. Cikgu pergi laju. Tengok skrin je. Hari ni kita study santai je. Sambil-sambil baru yang boleh tengok. Tak payah salin-salin apalah. Okey, pemadam kebakaran. Abu beli kain sarung. Abu beli kain sarung. Air buih karbon dioksida serbuk kering. Okey. Kalau boleh hafal yang jadual cikgu ajar tu. Ya, cikgu tunjuk sekejap. Ya. Okey. Abu beli kain sarung. Okey, kelas kebakaran A, B, C, D, E, F. A ni apa? Ya Zami. Ya Zami. Apa? Zami. Gapo ya tu? Ya cakap gapo tu? Okey, kelas A melibatkan pepejal kain kertas. Pepejal. Kelas B, cecair lah. Contoh apa? Alkohol. Yang melibatkan cecair. Apa lagi? Cat. Ini gas. Any gas yang mudah terbakar. D, logam. E, elektrik. Dan F, fat. Fat tu lemak. So, untuk pepejal, bas. Ini BKS. Untuk gas, KS. Untuk logam, cuma S sahaja. Untuk elektrik, KS. Untuk fat, KS. Hafal dulu macam tu. Jadi bas ni maksudnya kalau kebakaran melibatkan kayu, buih boleh, air boleh, serbuk kering boleh. Kalau kebakaran melibatkan cat, buih boleh, karbon dioksida boleh, serbuk kering boleh. Kalau gas, begitulah. Ya? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Boleh tak? Kalau boleh bagi tangan. Jadi ingat macam ni je. A, B, C, D, E, F. Bas. B, KS. KS. S, KS. KS. Mudah-mudahan membantu kamu untuk menjawab soalan tentang alat pemadam kebakaran. Okey, lepas tu ada lagi selain Abu beli kain sarung, ada lagi alat pemadam kebakaran iaitu pemadam ABC dan juga selimut kebakaran. Ya. Pemadam ABC ni sesuai digunakan untuk semua kebakaran kecuali, tengok ni, kecuali logam dan gas yang meledak, yang boleh menyebabkan letupan. Maksudnya pemadam ABC ni sesuai untuk semua kebakaran kecuali logam dan juga gas yang mudah meledak. Biasanya dia tak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah. Ini kebaikan pemadam api ABC. Okey, kalau selimut kebakaran pula, selimut kita tu tak boleh lah. Selimut kebakaran ni selimut yang diperbuat daripada gentian kaca. Mana lah tahu masuk dalam kertas satu ke? Antara bahan yang berikut, yang manakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan selimut kebakaran? Paling tidak hari ni cikgu dah cerita dah. Gentian kaca. Ini biasanya untuk memadamkan kebakaran pada badan. Selimutkan badan mangsa yang terbakar tu. Okey.
Okey, lepas itu kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Cikgu suka kamu ingat PAS. PAS. P-A-S-S. PAS. P, pull. Pull, tarik. Pull tu maksudnya tarik. Tarik pin keselamatan. Okey, sampai sini boleh? Okey, lepas tu aim. Aim ni hala. Tuju. Hala kamu muncung pemadam kebakaran tu pada pangkal api. Mesti pada pangkal api. Pangkal api tu area mana? Ni api. Pangkal tu bawah ni. Tak payah kau sembuh atas ni. Pangkal dia masih ada api lagi. Jadi kita hala pada pangkal api. S. S. Apa tu? Bahasa Inggeris S ni apa lah? Tiba-tiba je lupa. Kat sini ada tak? Tak ada. S. Kalau sini S, tekan pemicit. Orang putih panggil apa S? S. S untuk orang putih apa dia? Squeeze. Tekan. Squeeze. Okey, squeeze. Tekan pemicit. Tekan pemicit pemadam kebakaran dan S sweep. Sweep ni layangkan. Layangkan ke kanan dan ke kiri. Ataupun apa dia kata ni, ratakan semburan ke kanan dan ke kiri. So, ingat PAS lah. Pull, aim, squeeze, sweep. Tanggalkan pin keselamatan, aim. Halakan muncung ke pangkal api. Squeeze, tekan pemicit. Squeeze tu tekan dan sweep tu maksudnya layangkan, halakan, semburkan. Ya, ke kanan dan ke kiri. Okey, boleh tak? Boleh tak sampai sini? Mana tangan? Alright. Dan satu lagi, alat pemadam kebakaran kena ada audit. Audit. Maksudnya kita nak tengok expired dia, berfungsi ke tidak dia. Jadi apa benda audit alat pemadam kebakaran? Perkara pertama paling mudah cikgu rasa kamu ingat, tarikh luput lah. Tarikh luput dia. Lepas tu kat sini ada. Mana dia? Tarikh luput. First thing first, tarikh luput. Dia macam makanan juga. Lepas tu tekanan dia cukup tak, pressure dia, bacaan tekanan dia. Lepas tu jenis pemadam kebakaran. Kena audit lah, dia ni jenis buih ke, jenis serbuk kering ke. Okey. Lepas tu bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis, lokasi alat pemadam kebakaran. Ada 5, at least kau ingat lah 3. Tarikh luput, lokasi, jenis. Kalau boleh ingat tekanan, ingatlah. Manalah tahu, kita tak tahu masuk dalam esei ke, ya Allah aku tak tahu. Tapi paling tidak cikgu dah cerita secara overall. Nanti kau goreng aje lah. Okey. Jadi tentang pembinaan alat pemadam api ringkas cikgu dah ajar dah hari tu. Ingat tak? Ni dalam botol. Dalam botol ni ada cuka dan air. Lepas tu ni tisu dia balut apa? Sebenarnya dia buat lubang sini sikit tau. Dalam tisu ni dia letak apa nama tu? Alamak. Tiba-tiba. Dia COVID ni dia mudah Dia, aku nak menyalahkan COVID lah. Natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat. Ini tisu, ini benang. Kan ada cikgu ajar. Cuba ingat balik. Tengok balik tu. Secara overall, tengok semula yang soalan reka cipta. Okey, habis bab 1. Habis. Okey, sampai sini boleh? Ambil berapa masa lama ni? Bab 1 lamanya aku ambil. Okey, kita tengok pula bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan ni tak banyak pun. Kamu belajar 2 sahaja. CPR dengan Heimlich maneuver. Okey, mari kita tengok CPR. CPR ni, dalam CPR dia ada 2 kaedah. Kamu kena ingat, dalam CPR ada 2 kaedah. Yang pertama, tekanan dada. Dan yang kedua, hembusan mulut ke mulut. Ada 2. Bila kata CPR ada 2 kaedah, tekanan dada, hembusan mulut ke mulut. Okey, apa fungsi tekanan dada? Tekanan dada kita nak menghasilkan peredaran darah secara buatan. Mari cikgu tengok. Menghasilkan, tengok sini. Menghasilkan peredaran darah secara buatan. Biasanya ini kerja jantung. Ini kerja jantung. Nak menghasilkan peredaran darah dalam badan kita. Tapi jantung tu dia berhenti sebentar. Jadi kita ambil fungsi jantung sementara.
pam untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan. Okey, hembusan mulut ke mulut. Apa kepentingan dia? Apa fungsi dia? Nak membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Okey, sampai situ boleh tak? Tahu tak apa kepentingan tekanan dada dan apa kepentingan hembusan mulut ke mulut? Okey? Lepas itu, soalan suka tanya, apakah keadaan individu yang memerlukan CPR? Keadaan, macam mana kita nak bagi CPR kat orang tu? Macam mana situasi yang kalau kau tengok orang tu tercekik, jangan bagi CPR. Ataupun kau tengok orang tu berdengkur tidur, tengah tidur kau nak bagi CPR, tak payah. Yang nak dapat CPR ni adalah orang yang bila kita panggil dia tak respon. Dia tak respon. Pengsan ke apa ke. Okey, yang kedua dia tak bernafas. Dan yang ketiga dia tak ada denyutan nadi. So dia ada 3 situasi. Situasi ini mungkin berpunca daripada serangan jantung ke, renjatan elektrik, lemas, panahan petir. Kalau kau tengok orang ni lemas tapi dia bernafas, kau panggil dia ada respon, tak payah buat CPR. Cikgu takut dia penyepak je kau. Memang dia baru lepas lemas tapi dia sedar. Tapi kalau dia lemas, dia tak sedar. Panggil-panggil tak sedar, tak ada denyutan jantung, tak bernafas, baru kita buat CPR. CPR pula ada 2 kaedah iaitu tekanan dada dan hembusan mulut ke mulut. So, perkara pertama step untuk CPR, periksa respon mangsa dulu. Tanya dia okey tak okey. Kalau dia tak bagi respon, terus kabur ke kawan. Oi, telefon 999. Awak ni pengsan ni, aku rasa. Macam tu. Lepas tu, buka saluran pernafasan orang ni. Okey, untuk buka saluran pernafasan dengan cara mendongakkan kepala dia. Lepas tu mulakan dengan tekanan dada. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120. Dalam masa 1 minit, 100 ke 120. Kau tekanlah. Tapi jangan lebih daripada 6. Maksudnya lebih kurang 5 cm je. Lebih daripada tu, tulang rusuk dia patah. Okey, lepas tu dah settle tu buat. Kalau tak ada respon juga, bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut. Lepas tu ulanglah benda ni sehingga dia sedar ataupun sehingga bantuan tiba. Okey, boleh tak sampai situ CPR? Ingat, hembusan mulut ke mulut dengan tekanan dada. Tapi kena buat tekanan dada dulu baru hembusan mulut ke mulut. Okey, seterusnya Heimlich maneuver ini adalah untuk orang yang tercekik. So kalau tercekik, buatlah Heimlich maneuver. Okey, Ejak. Siapa tu? Kalau orang tu pekak kan aku, dia cekik. Orang tu pekak? Macam nak? Gabuk alami. Macam orang tu pekak kita apa? Macam ni nak khabar. Tak apa, kau simpan je soalan kau esok. Okey. Heimlich maneuver. Kalau tak reti eja macam mana cikgu sangat risaulah. Cubalah. Heimlich maneuver. Cuba try je malam ni buat 3 kali ejaan. Okey. Jadi macam mana nak tahu orang tu perlukan HM, Heimlich maneuver. Pegang kedua-dua leher. Pegang kedua-dua leher dia, tak boleh bercakap, tak boleh batuk, dia suka bernafas. Memang kena buat HM. Okey, Heimlich maneuver. Okey, cara dia berdiri belakang mangsa, bongkok. Lepas tu peluk. Kelilingkan tangan, peluk, genggam tangan kanan, sentak. Genggam tangan kanan, letak bawah mana ni? Letak bawah sangkar rusuk, lepas tu sentak. Sentak sampai ada benda yang terkeluar daripada mulut. Kalau terkeluar daripada mulut, okeylah tu. Ini Heimlich maneuver. Tapi kalau sendirian di rumah, bersendirian, tercekik di rumah, macam mana nak buat? Cari kayu, cari meja ke, cari kursi, benda yang keras, boleh tekan perut tu sendiri. Okey, ini kalau tercekik sendiri di rumah. Habis Heimlich maneuver dan CPR. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Alright, seterusnya kita pergi kepada bab 3. Bab 3, okey, kita tengok suhu badan.
Okey, apa itu suhu badan? Suhu badan ialah darjah kepanasan atau kesejukan. Suhu ni maksudnya bukan panas je. Sejuk pun kita panggil suhu. Darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Itu maksud suhu badan. Jadi kita nak ukur suhu badan kita, kita guna termometer. Termometer ni dia ada 4 jenis. Yang pertama klinik, yang kedua makmal, yang ketiga rektal, yang keempat inframerah. Klinik bentuk dia ropek ini. Ya. Sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan. Yang ini pula makmal, yang panjang macam ni makmal. Yang ini untuk baby, ya. Nama dia rektal. Baby ni termometer ni masuk dekat lubang jubur. Jangan pergi klinik kamu minta yang ni untuk ukur suhu. Jangan. Dah tua dah, tak elok sangat ropeknya. Ni untuk baby saja. Ini pula yang biasa kita jumpa lah sekarang sejak COVID inilah yang kita jumpa. Dia guna inframerah. Inframerah, kebaikan dia tak bersentuhan dengan badan, dapat suhu cepat. Gitu. Okey, ingat 4 termometer Okey, kenapa termometer makmal tak sesuai digunakan untuk mengukur suhu badan? Sebab termometer makmal dia tak ada pencerutan merkuri. Nama dia pencerutan merkuri. Cerut. Jangan lupa istilah ni. Pencerutan merkuri ada pada termometer klinik. Pencerutan ini dia berfungsi untuk tak nak suhu, tak nak merkuri tu turun cepat. Jadi dia ada cerut. Jadi termometer tu dia jadi stabil. Dia stabil dan bacaan suhu adalah lebih tepat. Okey. Ini tak ada apalah. Takat. Okey. Mungkin soalan suka tanya. Suhu badan normal kita adalah 36.9 darjah Celsius. Manalah tahu masuk dalam kertas satu dia bagi pilihan jawapan. A 37, B 38. Lepas tu dia tanya kamu. Suhu normal berapa? Ingatlah 369. 369. Sifir 3. 369. Okey, boleh tak? Alright. Apakah faktor yang menyebabkan suhu badan kita ni meningkat ataupun melebihi normal? Yang pertama jangkitan. Contoh jangkitan virus, jangkitan bakteria. Biasanya kalau orang yang terkena jangkitan dia akan demam macam COVID dia akan demam contohlah. Lepas tu terdedah kepada panas melampau, strok haba ke, selaran matahari ke. Lepas tu senaman berat. Biasa kalau kita buat senaman berat, kita punya temperature pun naik. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu badan normal. Okay, next. Kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi ni kita boleh ambil dekat mana? Dekat titik-titik nadi yang ada di badan kita. Dalam badan kita ni ada 8 titik nadi. Yang pertama dekat sini. Cuba pegang sini. Pegang. Sini. Jangan pakai ibu jari ni Nak ambil titik kadar denyutan nadi kita kena pakai 2 jari ni. Sebab yang ni tak valid. Tak valid sebab dia ada denyutan nadi dia sendiri ke macam mana cikgu tak tahulah. Tapi kena ambil guna ni rasa. Ni nama dia pelipis. Pelipis. Okey, yang ini nama dia. Ini nama dia. Kejap. Ni nama dia. Pelipat lengan. Pelipat lengan ni ada nadi sini. Okey, lepas tu lagi kat mana? Pergelangan tangan. Pergelangan tangan ni yang familiar. Doktor suka ambil dekat pergelangan tangan. Kalau soalan tanya, kenapa dekat pergelangan tangan? Sebab ia jelas, menonjol dan mudah. Ingat 3. Kenapa doktor suka ambil kat sini? Jelas, mudah, menonjol. Okey? Kalau kat sini doktor kena selak kain pula. Jadi tak boleh. Ini nama dia belakang lutut. Lagi ini nama dia leher. Lagi ini nama dia atas buku lali. Bukan atas kaki Atas tapak kaki ni. Ni atas tapak kaki. Ini berhampiran buku lali. Lagi mana? Ini. Kat area sini. Celah kangkang korang tu. Itu nama dia pangkal peha. Ada 8 titik nadi. Kalau soalan suruh label, harap-harap kamu boleh label. Mana senang nak ingat? Sini. 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 Belakang lutut. Celah kangkang tu. Okey? Ada 8. Boleh? Boleh tak? Boleh. Alright.
Okey, lepas tu cikgu nak cerita bahawa ni, kalau soalan tanya macam ni. Yang mana yang betul? Ini kan? Ni betul tak? Tak, ni nak menunjuk otot je ni. Lepas tu, ini pun tak. Jadi ini je lah. Ini nama dia pelipat lengan ya. Okey. Lelaki dengan perempuan dalam keadaan rehat, kadar denyutan perempuan lebih tinggi. Kamu kena tahu. Kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Tengah santai-santai macam ni. Sebab apa ya? Sebab saiz otot perempuan dia lebih kecil. Bila lebih kecil dia kena kerja kuat sikit. Sebab tu kadar denyutan nadi dia tinggi. Kalau orang lelaki saiz jantung dia agak besar, jadi dia lebih steady. Faham tak? Kenapa lelaki dengan perempuan tu berbeza? Kita tengok fizikal sudahlah, tengok orang lelaki dengan orang perempuan. Biasanya orang perempuan ni rendah, kecil sikit daripada orang lelaki. Macam tu. Okey, lepas tu kalau soalan tanya, kenapa atlet kadar denyutan nadi dia lebih rendah berbanding kita yang bukan atlet ni dalam keadaan rehat? Sebab atlet ni dia otot jantung dia kuat tau. Sebab dia dah selalu bersenam, bersukan. Otot jantung dia tu dah ditrain jadi kuat. Jadi dalam keadaan rehat, otot dia kerja sikit je. Gitu. Sebab tu dia. Yang kita ni sebab otot jantung kita tak kerja kuat. Jadi maksudnya kita tak bersukan. Contoh akulah, aku tak bersukan kan. Jadi otot jantung aku tu laju sikit macam tu. Okey, boleh faham ke tidak ni? Cikgu. Ha? Kalau dia tanya yang atlet tu, kita nak tulis jawapan dia macam mana? Kerana otot jantung atlet lebih kuat. Otot jantung atlet lebih kuat. Kalau dia tanya tentang jantina, kerana saiz jantung perempuan lebih kecil. Macam tu. Boleh? Boleh aku tu. Alright. Boleh lah kot? Boleh. Boleh, mesti boleh punya. Sebab nanti hari kejadian, semuanya terserah kepada kamu atas kebijaksanaan kamu dah. Dan cikgu serahkanlah kebijaksanaan kamu mengolah ayat semua-semua yang mana cikgu dan cikgu Zizi yang dah bagi tu. Jadi kamu olahlah semula atas kebijaksanaan kamu. Cikgu sangat yakin sebab masing-masing ada sel-sel neuron yang banyak di kepala itu. InsyaAllah boleh menjawab. Okey, ni nama dia sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Cuba sebut. Kalau tak buka mic pun cuba sebut supaya bila korang sebut, kau boleh mengeja. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Momanometer. Okey, ini nak ukur tekanan darah. Ya. Jadi tekanan darah yang normal adalah 120/80. Ini normal. 120/80 normal. Yang ini kita panggil systolic, ini kita panggil diastolik. Systolic, diastolik. Okey, kalau dia bagi gambar macam ni. Tadi pula gambar ni tak nampak. Tak nampak. Systolik ni maksudnya bacaan atas. Contoh kalau nanti siapa rumah dia yang ada sphygmomanometer tu ambil tekanan darah, nanti dia akan jumpa je 120/80 gitu. Yang ni kita panggil systolik, dia bacaan atas, dan ini diastolik, bacaan bawah. Ingat systolik, diastolik. Boleh ingat tak? Boleh. Okey. Tekanan darah normal 120/80. Systolik 120, diastolik 80. Tekanan darah tinggi mula dengan 140. So kalau anda kata ada pilihan jawapan kertas 1 tu 140, maknanya dia dah tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi ni sebenarnya dia tak tunjukkan gejala yang jelas sangat. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita ada tekanan darah tinggi. Tapi tekanan darah tinggi ni boleh pergi sampai penyakit stroke. Serangan jantung. Jadi dia sangat bahaya. Okey, seterusnya BMI. BMI, indeks jisim badan. Cara nak kira dia macam ni. Jisim dulu duduk di atas. Jisim bahagi tinggi, darab, tinggi. Tinggi darab 2 kali. Okey? Contoh jisim 57.
tinggi 153 cm. Okey, tengok. Dia bagi tinggi 153 cm. Tukarkan dulu kepada meter. Bahagi 100. 1.53. Okey, ni kilo. Ni jisim. Jadi nak cari BMI, 57 per 1.53 kali 1.53. Tekan kalkulator nanti dapat jawapan. Ini cara nak kira BMI. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Okey, jadi BMI dia banyak kategori. Cuba kira BMI sendiri macam mana. Kita duduk di bahagian mana? Adakah kurang jisim? Kalau kurang jisim maksudnya 18.5 kurang daripada 18.5. Kurang daripada 18.5 kurang jisim badan. Antara 18.5 hingga 24.9 jisim badan unggul. Jadi kalau boleh kita, biarlah BMI kita duduk di area sini. Kalau 25 hingga 29.9 berlebihan jisim badan, 30 dan ke atas dikira obesiti. Kalau boleh ingat-ingat ni tolong. Mana tahu masuk hal ni aku tak tahu. Okey. Jadi kalau nak tambah jisim badan, apa yang kita boleh buat? Ingat. Cikgu rasa paling senang mengamalkan pemakanan seimbang. Lepas tu ambil snack padat. Snack tu dia padat, dia kecil je tapi dia padat dengan nutrien ya, bagi menambah kalori. Makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa, bukan makan makanan fast food lebih daripada biasa, dia berkhasiat. Lepas tu kena makan mengikut waktu yang tetap. Dia dah mula batuk lah kan. Starting hari ni dia dah mula batuk. Kalau nak menurunkan jisim badan macam mana? Tetap kena makan makanan seimbang, kena buat senaman, selalu buat senaman. Elakkan makanan yang mengandungi kandungan gula, kandungan garam. Cikgu rasa benda-benda basic macam ni kamu kena tahu. Mana tahu masuk dalam esei ke kita tak tahu Jadi cubalah tengok balik. Makanan seimbang is number one. Lepas tu senaman. Biasanya kalau orang kurang jisim badan pun cikgu rasa boleh kot senaman kan. Ambil protein, bina otot. Jadi dia akan tambah jisim badan. Maksudnya ni tak cukup berat lah orang panggil. Okey, habis bab 3. Sampai sini boleh tak? Okey kan? Alright. Okey, seterusnya teknologi hijau. Okey, teknologi hijau. Okey, apa itu sebenarnya teknologi hijau? Teknologi hijau ni pembangunan ataupun aplikasi produk yang bertujuan untuk memelihara alam sekitar serta mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Kamu cuba olah ayat daripada sini menjadi ayat yang lebih simple. Teknologi hijau tu apa dia? Produk. Kalau boleh ingat produk lah. Teknologi hijau adalah aplikasi produk yang bertujuan untuk memelihara alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Kalau soalan tanya teknologi hijau, inilah jawapan dia. Kamu simplifykanlah ayat tu. Janganlah ambil sebiji-sebiji kat sini. Bila ambil sebiji kita takut kita nampak susah benda tu. Apa kepentingan teknologi hijau? Mengatasi kemusnahan alam sekitar, mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, menjimatkan penggunaan sumber asli negara, dapat mengaplikasikan sumber tenaga baharu. So, boleh tak hafal at least 3 TH? 3 kepentingan TH. Ini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tu. Hafal 3 boleh? Mengatasi kemusnahan alam sekitar, mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan, mengaplikasikan sumber tenaga pulih baru. Ini chapter baru. Dengar baik-baik. Ini bab baru dalam KSSM dan cikgu rasa mungkin dia akan masuk sebab dia memang bab baru. Mungkin dia akan uji kamu esok. Kalau dia uji kamu esok, paling tidak kita dah pernah berbincang tentang teknologi hijau. Tolong ambil berat sikit lah sebab ini bab baru dan cikgu rasa memang mungkin dia akan tanyalah benda ni. Okey. Jadi sektor dalam teknologi hijau ni dia ada 7
sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Tapi kita hanya fokus dalam silibus kita sektor tenaga sahaja. Sektor pertanian dan perhutanan. Cikgu buang sahaja tu tadi. Sektor pengangkutan dan sektor pengurusan sisa dan air sisa. Ada 4. Ingat, tenaga, pengangkutan, pertanian dan perhutanan, pengurusan sisa dan air sisa. Tolong ingat, tolong. Hari ni dia tak cerita sangat. Okey, jadi kalau sektor tenaga, apa isu sosio-saintifik? Isu sosio-saintifik ni maksudnya isu-isu tentang alam sekitar lah. Yang memerlukan teknologi hijau. Okey, isu tenaga ni sebab apa? Sebab berlakunya pemanasan global, sebab berlakunya penebangan hutan, berlakunya pencemaran air, berlakunya daripada tenaga tu berlakunya pencemaran udara, daripada tenaga tu juga berlakunya pembuangan sisa yang tidak terancang. Okey. Ini isu sains. Oh, ni alam sekitar. Okey, cikgu ulang semula. Aduh. Okey, kalau isu tenaga tadi, yang pertama pemanasan global. Yang kedua, pencemaran udara daripada tenaga, daripada bahan api fosil tu, dia bakar boleh menyebabkan pencemaran udara. Lepas tu kehabisan sumber bahan api fosil, contohnya petroleum yang dah nak habis. Itu isu sosio-saintifik bagi tenaga. Inilah tadi. Pembakaran sumber bahan api fosil, kesan pembakaran bahan api fosil yang menyumbang kepada perubahan iklim, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu, yang akan habis. Kamu simplifykan ayat tu. Ini isu dia. Jadi apa aplikasi teknologi hijau yang perlu kita gunakan? Yang pertama, guna tenaga boleh baharu. Gunalah tenaga angin ke, tenaga hidro ke, tenaga solar ke. Okey, lagi tenaga geoterma ke. Guna peralatan elektrik yang cekap tenaga. Jimatkan penggunaan elektrik. Contoh kalau tak pakai, tutup suis. Lepas tu apa lagi? Bina bangunan hijau. Kan cikgu dah cerita bangunan hijau macam mana? Ada panel solar atas bumbung. Kan? Lepas tu apa lagi? Itu antaralah aplikasi teknologi hijau bagi mengatasi isu sosio-saintifik tenaga. Faham ke tidak ni? Korang ni. Cikgu, Ha. kalau guna kereta hybrid? Kereta hybrid dia akan masuk dalam sektor pengangkutan. Tapi untuk AC tak ada masalah. Kau jawab je. Kadang-kadang benda tu dia selari je dengan soalan. Sama je. Okey, contoh pula. Pengurusan sisa dan air sisa. Pengurusan sisa dan air sisa. Apa isu sosio-saintifik dia? Oh, sisa ni dibuang dalam sungai, dalam air laut. Lepas tu sisa makanan ni membazir, tidak dilupuskan dengan sempurna. Akhirnya menjadi pencemaran alam sekitar. Lepas tu plastik-plastik, lambakan plastik-plastik. Ini antara isu lah. Isu dalam pengurusan sisa dan air sisa. Lepas tu penggunaan kertas. Tambah-tambah cikgu sains tu banyak benar fotostat kertas tu. Akhirnya menjadi penyumbang kepada sisa pepejal. Jadi ini contoh isu dia. Jadi apa aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa? Amalkan 5R, amalkan kita semula. Rawat apa tu? Rawat air. Air tu kena rawat sebelum dialirkan ke sungai. Lepas tu kurangkan penggunaan plastik, kurangkan penggunaan kertas. Boleh? Ini hak basic-basic. Cikgu rasa benda basic je. Cuma kalau dalam buku teks ni dia macam banyaknya nak kena baca tak, cikgu ringkaskan je. Amalkan 5R. Kalau nak buat amalkan 3R pun boleh. Apa tadi? Rawat sisa air sebelum dialirkan ke sungai. Kurangkan penggunaan plastik, kurangkan penggunaan kertas. Benda-benda hak basic tu. Okey. Cikgu, 5R 5R tu kena nyatakan 5-5 tu. tak perlu. Sebab dia dah ada dah. Dalam buku teks sendiri dah ada 5R.
Unless kalau dia minta dalam esei lah. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan R dalam 5R. Contohlah. Lepas tu barulah tolak, kurangkan, guna semula, kita semula, pemulihan. Tapi konsep 5R ni memang dah ada dalam buku teks. So, tulis je 5R. Amalkan 5R. Tak apa. Tapi kalau kamu tulis amalkan 5A memang tak ada lah. 5G ke memang tak ada lah. Dia 5R. Okay, boleh? Okay. Dua sektor dah tu. Masuk sektor yang ketiga. Pertanian dan perhutanan. Isu dia adalah penerokaan hutan. Hutan diteroka. Hutan dibakar. Lepas tu, balak ditebang. Ini antara isu-isu. Lepas tu, penggunaan apa lagi? Penggunaan racun serangga dan baja kimia. Ini antara isu-isu dalam sektor pertanian dan perhutanan. Jadi, apakah aplikasi teknologi hijau yang kita boleh gunakan? Yang pertama, kawalan biologi. Tak payahlah pakai racun tu. Pakailah kawalan biologi. Belalah ular ke, bela burung hantu ke, contoh. Lepas tu, apa tadi? Kalau baja, tak payah pakai baja kimia. Kita pakai baja kompos. Baja kompos ni contoh daripada sisa-sisa haiwan, kita jadikan baja. Lepas tu kalau dah tebang pokok, kita tanamlah semula. Ini teknologi hijau punya aplikasi. Lagi apa lagi? Pembalakan. Pembalakan kita kawal. Dan kita wartakan jadi hutan simpan. Ini antara aplikasi teknologi hijau yang kita boleh guna dalam sektor pertanian dan perhutanan. Dan akhir sekali adalah pengangkutan. Apa isu dalam pengangkutan ni? Karbon dioksida bahaya banyak dibebaskan. Karbon monoksida banyak sangat dibebaskan. Lagi, lepas tu petrol dan diesel ni akhirnya akan habis. Ini isu-isu dalam pengangkutan. Dia samalah, dia macam sinkronis dengan tenaga tadi kan? Dia selari dengan tenaga tadi. Jadi apa aplikasi teknologi hijau yang kita boleh guna? Lagi satu, dia menyebabkan hujan asid ya. Jadi yang kita boleh guna, yang pertama kita boleh guna pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau ni contoh, jalanlah kaki. Nak pergi bandar, jalan kaki. Naik basikal. Dia ke atas ni, lagi ke atas maksudnya dia dah tak hijau. Dia yang mood hijau adalah pejalan kaki dan basikal. Okay. Lepas tu ciptalah kenderaan NGV, kenderaan gas asli ataupun ciptalah kenderaan elektrik, ciptalah kenderaan solar. Okay, lepas tu penggunaan bahan api bio yang diperbuat daripada minyak sawit ke, lemak haiwan ke, minyak sayuran ke, tak perlulah pakai petrol. Ya. Sebab apa? Dia lebih mesra alam. Okey, itu sahaja. Dan satu lagi yang kamu perlu tahu, ini adalah gambar jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon ni elok ke? Tak elok Jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau yang dibebaskan hasil daripada aktiviti manusia. Apa maksud jejak kaki karbon? Jumlah pembebasan gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh aktiviti manusia. Okey, habis bab 4. Okey, sampai sini boleh tak? Boleh. Okey, bab 5 genetik. Okey, genetik. Ini gambar kromosom. Okey. Dalam sel kita ada nukleus. Ingat, dalam sel badan kita ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gene. Dia macam tu. Dia bersangkut-sangkut. Mula-mula sel, dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gene. Gene ialah unit asas pewarisan. Ini soalan kertas 1 suka tanya. Antara berikut, yang manakah merupakan unit asas pewarisan? Dia pun bagi gene, kromosom, DNA, nukleus. Dia bagi jawapan. Jadi kamu kena tahulah jawapan dia adalah gene. Okay? Okay, seks kromosom lelaki ialah XX. Seks kromosom lelaki ialah XY dan seks kromosom perempuan XX. Tolong ingat. Okey, cikgu nak cerita secara ringkas mitosis, meiosis. Okey, tengok mitosis.
Mitosis berlaku dalam sel soma. Mitosis berlaku dalam sel soma. Dia menghasilkan 2 sel anak. Hak ni ada kod. Hak ni ringkas kod. Ni. Mitosis. Sekejap Mitosis berlaku dalam sel soma. Tu. Mitosis. 2 sel anak dihasilkan. Tiada pindah silang. Tiada variasi. Ingat 4 je boleh? Berlaku dalam sel soma. Contoh sel soma, kulit, kuku, rambut. 2 sel anak dihasilkan. Tiada pindah silang. Tiada variasi. Kalau meiosis, berlaku dalam sel gamet. Sel pembiakan. Meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Menghasilkan 4 sel anak. Ada pindah silang. Ada variasi. Cuba hafal 4 ni. Hafal 4 sudahlah. Okey. Mitosis 2, meiosis 4. Yang ni tak ada pindah silang, yang ni ada pindah silang. Oh sorry. Yang ni bila tiada pindah silang, tiadalah variasi. Yang ni ada variasi. Dia banyak tapi at least kamu ingat 4. Agaknya boleh tak? Boleh tak? Kenapa diam? Susah ke? Susah ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, mitosis kepentingan dia menggantikan sel yang rosak atau mati. Ingat, mitosis menggantikan sel yang rosak atau mati. Meiosis menghasilkan sel gamet. Cikgu tak pergi secara terperinci, cikgu pergi secara permukaan je, surface. Okey. Ini pewarisan. Okey. Trait dominant, trait recessive. Dominant, recessive. Antara ciri trait dominant boleh menggulung lidah, rambutnya hitam, cuping telinga bebas. Ini kadang-kadang mungkin masuk dalam kertas 1. Recessive, tidak boleh menggulung lidah, rambut perang, cuping telinga melekat. Hafal lah. Okey, lagi apa lagi nak cerita? Mutasi. Mutasi ada 2 jenis. Satu mutasi kromosom, satu lagi mutasi jin. Mutasi ni apa dia? Perubahan. Perubahan yang berlaku secara spontan dan rawak pada jin dan kromosom. Kalau mutasi kromosom dia ada perkataan sindrom. Mutasi kromosom ada perkataan sindrom. Down, Turner, Klinefelter. Mutasi jin, buta warna, anemia, thalassemia, hemofilia, albinisma. Tak tahulah. Berapa boleh ingat tu? 3 boleh? Ke semua ni boleh ingat mutasi jin? Okey, lepas itu ini cikgu tak ceritalah faktor yang menyebabkan mutasi. Apakah faktor yang menyebabkan mutasi? Yang paling senang nak ingat, sinar X, sinaran radioaktif, sinaran ultraungu, kehamilan lewat usia, ya. Okey, lepas tu apa lagi? Penyakit gangguan jin ni buta warna lah. Okey, kita boleh mengesan gangguan jin dalam badan kita ada 2 cara. Yang pertama, kaedah amniosintesis. Amniosintesis ni biasanya untuk perempuan hamil pada minggu 15 ke 20 kehamilan. Bolehlah buat kaedah ni untuk mengenal pasti janin tu ada tak normal tak? Ada mutasi ke? Ada penyakit genetik ke? Boleh buat. Ni nama dia, kalau nampak gambar ni, ini kaedah amniosintesis. Bagusnya dia boleh mengesan kecacatan pada fetus. Tapi yang tak eloknya, mungkin jarum ni akan kena pada janin. Jarum ni akan menyebabkan bocor. Boleh menyebabkan jangkitan kuman dan boleh juga menyebabkan keguguran. Ini antara keburukan kaedah amniosintesis. Satu lagi adalah kaedah kariotip. Ini pun kaedah yang boleh mengesan keabnormalan. Sel kita tu normal ke tak normal. Ada 2 kaedah. Kena ingat amniosintesis dengan kaedah kariotip. Okey, lepas tu apa lagi? Bagaimana nak meningkatkan kualiti kehidupan?
Okey, aplikasi penyelidikan genetik yang meningkatkan kualiti kehidupan, sains forensik. Ini biasanya kes jenayah kan, polis-polis nak ambil, dia ambil cap jari, dapat detect DNA orang ni bagar, ailio ke, sampel ailio ke, sampel apa-apa, dapat detect orang ni rupanya melakukan jenayah. Ini nama dia sains forensik. Kalau terapi gen ni biasanya untuk merawat penyakit-penyakit tertentu, contohnya hemofilia ke, anemia ke. Satu lagi adalah genealogi genetik. Genealogi genetik ni contoh kita nak tahu salah silah family. Contoh kan biasa dalam cerita-cerita sinetron. Kau bukan anakku, dia kata. Tak percaya aku aku bukan anakmu, buatlah ujian DNA. Ibaratnya macam itulah. Jadi ini antara aplikasi penyelidikan genetik. Boleh ingat tak? Terapi gen, genealogi genetik dan satu lagi sains forensik. Ini aplikasi apa tadi tu? Penyelidikan genetik. Okey, lepas tu apa lagi? Teknologi kejuruteraan genetik ada 2. Yang pertama, teknologi DNA rekombinan. Okey, tengok. Tadi aplikasi, sekarang ni teknologi ada 2 Teknologi DNA rekombinan, satu lagi GMO. Kamu biasa dengar GMO kan? Teknologi DNA rekombinan ni maksudnya teknologi yang nak menghasilkan insulin untuk merawat penyakit kencing manis. Kalau GMO ni biasanya untuk menghasilkan makanan. Mana pula tisu aku? Nak menghasilkan makanan, nak menghasilkan jagung yang tahan penyakit, jagung yang lebih besar, masak cepat. Ini teknologi GMO Kalau orang tanya pendapat korang, setuju tak GMO? Kamu boleh jawab setuju sebab hasil dia lebih berkualiti, lebih manis, cepat matang, tahan penyakit. Tapi kalau tak setuju, boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan alahan. Sebut benda-benda yang mungkin apa lagi? Menyebabkan kanser, menyebabkan mutasi, menyebabkan alahan, spesies asal pupus. Itu antara keburukan GMO. Okey? Habis. Etika. Perlu ada etika dalam kejuruteraan genetik. Kenapa? Sebab kalau tak ada etika, orang akan klonkan babi dengan manusia. Jadi kita nak panggil apa tu? Biri-biri dengan babi. Sebab tu dalam teknologi kejuruteraan genetik perlu ada etika. Kalau tak ada etika, manusia ni dia akan sesuka hati akan buat benda yang tak elok lah. Okey, kemudian variasi ada 2 jenis, selanjar dan tak selanjar. Selanjar benda yang boleh berubah-ubah. Variasi yang boleh apa? Yang boleh berubah-ubah. Contohnya jisim, tinggi, warna kulit. Hafal tak benda tu? Tolong hafal. Jisim, tinggi, warna kulit. Kalau variasi tak selanjar, benda yang tak boleh berubah. Contohnya tidak boleh menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah. Ni, kebolehan menggulung lidah. Jenis kumpulan darah. Jenis cuping telinga. Jenis rambut. Okey, tolong ingat variasi selanjar, variasi tak selanjar. Habis. Boleh lagi tak? Boleh. Kalau soalan tanya kepentingan variasi, dapat membezakan sesama individu. Sebab tu antara kita perlu ada variasi. Nanti semua sama muka je. Muka Adam Nasrullah sama je. Yang pakai tudung ni pun muka macam Adam juga. Ibaratnya macam tu. Tak ada variasi, muka sama je. Jadi variasi ni perlu untuk membezakan spesies antara individu. Habis. Okey. Banyak lagi ni. Boleh tak? Cikgu pergi sepintas lalu lah. Haiwan ni dia ada rangka dalam, dia ada rangka luar dan dia ada rangka hidrostatik. Rangka dalam ni maksudnya ada tulang kat dalam badan dia. Inilah contoh haiwannya. Kalau rangka luar dia tak ada tulang tapi dia ada kulit keras, nama dia kitin. Kulit keras tu nama dia kitin. Kitin ni dia macam berlilin gitu. Okey, lepas tu kalau hidrostatik ni
dia menggunakan bendalih badan untuk menyokong badan dia. Ada 3 tau. Kalau pada haiwan ni ada 3 sokongan. Rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Okey, mari kita tengok. Kalau orang macam kita ni manusia, kucing, lembu, gajah, lengkung pertumbuhan bentuk sigmoid. Yang rangka dalam bentuknya sigmoid. Yang rangka luar tadi ketam, lipas, kalajengking, bentuk tangga. Kalau soalan tanya, namakan graf pertumbuhan bagi kumbang. Kamu kena tahu kumbang tu rangka luar. So rangka luar, bentuk grafnya adalah bentuk tangga. Ni bentuk tangga. Lepas tu haiwan ni dia mengalami ekdisis. Cuba sebut sendiri-sendiri ekdisis. Ekdisis ni apa? Ekdisis ni salin kulit. Dia salin kulit. Kita tak payah salin kulit. Tapi haiwan ni bila dia nak membesar dia perlu bersalin kulit. Okey. Lagi apa lagi? Rangka hidrostatik. Macam cacing ni dia ada otot. Ada otot membujur, ada otot lingkar. Lepas tu dia ada keta. Keta ni fungsi dia nak berjalan, nak bergerak lah atas tanah. Dia macam bulu lah, dia bukan kaki. Okey, lepas tu apa lagi? Okey. Ingat, kalau gambar mana tahu keluar dalam kertas 1, yang belakang ni punggung. Punggung is lengkung pelvis. Pelvis punggung. Yang dekat sini kita panggil pectoral. Pectoral, pelvis. Tolong bezakan, pelvis duduknya di punggung. Okey? Lepas tu apa lagi? Kalau ikan pula, pelvis duduk dekat belakang. Pectoral duduk dekat depan. Manalah tahu tanya kan? Kita tak tahu soalan. Sternum. Ni sternum. Sternum. Okey. Lagi apa lagi? Ni cikgu tak ceritalah. Cikgu tak cerita. Manalah tahu kan? Kalau tulang tangan ni dia masuk ke? Okey, pegang tangan kamu. Tulang ni nama dia humerus. Humerus. Lepas tu kat lengan kamu ni ada 2 tulang. Satu tulang kecil, satu tulang besar. Tulang kecil nama dia ulna. Tulang kecil nama dia ulna. Tulang besar nama dia radius. Okey, kaki pula. Kaki kamu tu dekat peha tulang nama dia femur. Nama dia femur. Tak apa, kita pergi sepintas lalu je. Tak apa, manalah tahu melekat ilmu ni. Boleh jawab esok. Kepala lutut kamu tu nama dia patella. Patella. Okey. Kaki kamu punya betis ada 2 tulang. Satu fibula, satu tibia. Tibia ni maknanya tulang besar. Ada 2 tulang tau. Pernah dengar tak orang main bola patah kaki? Orang pun cakap tulang kecil dia yang patah. Tulang kecil tu nama dia fibula. Okey. Lagi apa lagi? Ini eksperimen. Okey. Ini. Okey, kamu kena tahu faktor kestabilan haiwan dia ada 2. Yang pertama, pusat graviti dia. Dan yang kedua adalah luas tapak dia. Kalau kita tengok, cuba tengok zebra ni dengan buaya ni, mana yang lebih stabil? Buaya lah lebih stabil. Sebab yang pertama, pusat graviti dia rendah. Dia memang badan dia duduk atas tanah. Maknanya pusat graviti dia rendah. Lepas tu cuba tengok kaki dia melebar kan. Luas tapak dia besar. Okey. Zirafah ni tak stabil tambah-tambah bila dia nak. Kalau dia berdiri nak minum air, dia kena ada cara untuk menstabilkan badan dia. Dengan cara mengangkangkan kaki dia. Bila zirafah mengangkangkan kaki dia, luas tapak lebih besar. Jadi bila luas tapak lebih besar, pusat graviti pun lebih rendah. Jadi dia lebih stabil untuk minum air. Boleh faham tak? Macam ni. Ni lebih stabil daripada Q sebab pusat graviti dia rendah. Yang ni, luas tapak ni lebih besar. Jadi R lebih stabil daripada S. Tolong ingat, manalah tahu. Cikgu takut sangat ni. Ni tengok ni. Lebih stabil lah tu. Kangkang. Ni kangaroo ni. Macam mana dia boleh stabil? Dia guna ekor tau. Dia guna ekor. Sebab dia ada 2 kaki je. 2 kaki mana stabil. Kan? Lompat kan? Jadi dia gunakan ekor sebagai tongkat. Bila dia tongkatkan ekor dia, luas tapak ni akan jadi lebih besar dan dia lebih stabil.
Alright, lagi apa lagi? Okay, otot. Cikgu dah cerita dah semalam otot. Okay, ni tengok otot ni. Atas ni kita panggil bicep. Bawah tricep. Bicep, tricep. Bila kita bengkok tangan, bicep kecut. Tricep kendur. Kecut, kendur. Kecut, kendur. Bila kita luruskan tangan, dia terbalik lah. Bicep kendur. Tricep kecut. Ingat salah satu, insyaAllah ingatlah. Ya? Okay, apa lagi? Kalau soalan tanya, apa fungsi tendon? Boleh jawab tak? Tendon. Menghubungkan tulang dan otot. Hubung. Okay? Menghubungkan tulang dan otot. Lagi nak cerita apa lagi ya? Apa lagi? Ni peringkat bayi, peringkat kanak-kanak. Bermula dengan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Ni simple je cikgu rasa. Lagi apa? Lagi? Okay, tumbuhan pula. Jom kita tengok tumbuhan. Tumbuhan. Bas, sekolah, jalan, cepat, sangat. Ini sistem sokongan tumbuhan darat. Bas, sekolah, jalan, cepat, sangat. Bane, sokong. Akar jangkang. Akar cengkam. Tulur paut. Ini sistem sokongan bagi tumbuhan darat. Akar bani pada contoh pokok-pokok besar. Pokok durian. Akar sokong pada pokok pandan. Pokok pandan, pokok tebu. Tak ada sini. Ni. Pokok pandan, banyan, pandan. Pokok jagung. Jangkang, tekangkang. Biasa yang jangkang-jangkang ni pokok paya. Paya bakau. Okey, cengkam biasanya yang menumpang. Dia mencengkam di pokok lain. Dia menumpang. Menumpang kasih. Contoh pokok orkid, pokok dedaun. Dan satu lagi suluh paut yang ada belingkar tu. Pokok timun, seri pagi. Ingat? Cikgu harap kamu boleh ingat lah ni. Ya? Okey, lepas tu satu lagi tumbuhan akuatik. Dia menggunakan batang berongga. Ya? Biasanya tumbuhan akuatik dia meminta bantuan air. Ya? Adalah dapat daya apungan air sebab tu dia terapung. Dia boleh hidup atas air sebab ada daya apungan. Macam mana pula dia boleh terapung atas air sebab batang dia berongga. Ya? Contoh keladi bunting dan teratai. Okay, ni cikgu tak ceritalah. Habis bab 6. Okey, boleh tak? Boleh lagi tak? Boleh tak? Ke dah tidur dah? Ke dah bosan dah? Tak boleh nak pergi dah cikgu? Jangan diam! Boleh cikgu. Boleh. Madiah Boleh, suara cikgu. boleh cikgu. Madiah ngantuk ke? Aduh. Madiah. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, sikit lagi. Jom kita tengok. Sistem endokrin cikgu dah cerita dah semalam. Kalau soalan tanya, apa hormon? Sejenis protein yang dirembeskan, yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ingat ya? So, macam mana hormon tu dibawa ke seluruh badan? Melalui aliran darah. Okey, kelenjar pun cikgu dah cerita. PTA, PTO. Rasanya tak ada apa kot nak cerita lagi. Semalam pun dah cerita. Tak apa, cikgu nak ni sebab cikgu dah bercerita semalam. Okey, ni penyakit goiter. Goiter ni disebabkan hormon thyroxine yang sedikit. Jadi dapatlah penyakit goiter. Tak seimbang. Okey. Gangguan kepada koordinasi badan. Okey, jenis dadah. Ingat dadah ada 3, ada 4. Hip. Halusinogen. Inhalant. Penenang, perangsang. Hip. Hooray. Hip. Hooray. Halusinogen, inhalant, penenang, perangsang. Kalau inhalant, gum, gas. Halusinogen, ketamin. Ketam berhalusinasi. Ketamin, LSD. Boleh ingat tak? Ingatlah 1, 2 contoh dadah ni. Kalau perangsang, siapa yang suka minum kopi? Kopi pun ada dadah sebenarnya. Caffeine. Lagi? Nikotin dalam rokok. Amfetamin, metafetamin,
amfetamin. Kalau susah nak ingat kafein, ingat nikotin. Penenang, barbiturat. Barbiturat. Lepas tu alkohol ni dadah ke? Orang yang sakit kanser yang tahap kritikal tahap 4, dia suntik morfin, dia suntik heroin. Ini dadah penenang, nak suruh dia bertenang dan tak rasa sakit. Morfin, heroin, barbiturat. Okey, lepas tu apa lagi? Apa lagi nak cerita? Masalah kesihatan kalau ambil alkohol, hati jadi radang, sirosis hati. Ni hati sihat, ni hati yang mengalami sirosis. Okey? Ulcer perut, perlakuan ganas, suka berhalusinasi. Ya. Halusinasi ni maksudnya ada bisikan-bisikan. Ya. Tak tahulah bisikan syaitan ke, bisikan-bisikan lah. Nak suruh, kau bunuh dia. Macam contoh lah kan. Sebab tu ada, kalau kita dengar dalam apa ya, dalam berita orang ni berhalusinasi lalu dia membunuh gitu. Okey, halusinasi. Okey, minda yang sihat, cikgu rasa tak ada masalah ni, benda-benda yang baik je lah. Boleh berfikir dengan wajar, boleh membuat pertimbangan dengan wajar, bertanggungjawab, sanggup menerima cabaran. Okey, antara benda-benda yang baik tu kita panggil minda yang sihat. Okey, tak ada apalah, ni basic je lah. Okey, unsur dan bahan, jadual berkala ada masalah tak? Bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Contoh bahan atom, semua jenis logam. Lepas tu gas nadir. Contoh gas helium ke, atom emas. Kalau molekul air, gas oksigen. Kalau bahan ion, contoh garam, ya, natrium klorida. Okey lagi? Apa lagi nak cerita? Jadual berkala pun cikgu dah cerita dah, cikgu rasa. Kan? Ini kita panggil kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah, atas ke bawah kumpulan, daripada kiri ke kanan kita panggil kala. Okey, yang warna merah ini adalah separuh logam. Yang warna biru ini adalah bukan logam. Yang warna kuning ni adalah logam. Okey? Jadi apa lagi nak cerita? Susunan elektron okey tak? Susunan elektron. Cikgu dah cerita dah semalam. Susunan elektron, tengok balik. Recall semula. Isotop. Apa itu isotop? Unsur yang mempunyai sama nombor proton. S tu untuk sama, P tu proton number yang sama. Nombor proton yang sama. Itu isotop. Tetapi berbeza nukleon. Okey. Kegunaan isotop, ingat fuse cup. Ingat balik apa yang cikgu ajar. Apa itu fuse cup? Fosforus 32, iodin 131, uranium 235, sodium 24, karbon 14, americium 241, kobalt 60. Tolong ingat balik apa kegunaan fosforus, mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Fosforus kan baja. Iodin mengkaji mengesan penyakit kelenjar thyroid. Uranium menjana tenaga elektrik. Sodium bocor. Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Karbon 14 mengkaji usia tulang purba. Ame main kertas. Americium mengawal ketebalan kertas dan kobalt 60 membunuh sel kanser. Tolong ingat, tolong. Okey. Habis. Okey, kalau soalan ni, mana satu unsur yang merupakan isotop? Cara dia senang aja. Bila soalan tanya isotop, tengok nombor proton sama. So unsur isotop adalah Q dan R. Kalau dia tanya alasan, kerana mempunyai nombor proton yang sama tetapi berbeza nombor nukleon. Ada masalah tak? Tak ada kan? Boleh kan? Okey, settle. Okey, bersabar. Ada 3 bab lagi. Okey, kimia industri. Perkara pertama dalam bab ni alloy. KL gangster di Pandan. KBK, LKZ, GKT, DAKMM, P tak. Tolong ingat balik. Sifat alloy ni tahan kakisan, lebih keras, lebih kuat,
Nak menghasilkan alloy melalui proses pengaloyan. Okey, habis. Lepas tu kita tengok pula kaca dan seramik. Kaca ni bahan mentah dia adalah silika. Kaca, silika. Silika, ca. Silika, ca. So, kaca diperbuat daripada silika. Okey, kaca ni dia ada 4 jenis. Silika terlakur, soda kapur, kaca borosilikat, kaca plumber. Susah juga nak ingat. Ingat, borosilikat nak buat radas makmal. Borosilikat nak buat peralatan radas makmal. Kaca plumber, kita nak buat barang perhiasan. Tu yang orang tak dapat beza antara kaca dan permata. Ni nak guna buat permata bagailah. Okey. Soda kapur nak buat mentol. Okey. Silika terlakur nak buat tempat periuk, memasak periuk kaca. Okey. Seramik bahan mentahnya adalah aluminium silikat. Aluminium silikat. Okey. Apa kegunaan seramik? Nak buat pinggan mangkuk seramik, gigi palsu, pasu, jubin. Okey? Lagi apa lagi? Okey, polimer pula. Polimer. Polimer adalah gabungan monomer. Ingat yang tu je. Apa polimer? Gabungan monomer. Ada 2 jenis. Polimer semula jadi dan sintetik. Okey, ni contoh semula jadi. Kalau nak buku teks nanti cikgu share. Contoh polimer semula jadi kanji, protein, getah asli. Kalau polimer sintetik ingat polisterin, perspex, PVC. Tu polimer sintetik. Okey, ni gambar yang kamu kena tahu. Ni monomer, ini polimer. Daripada tahi kambing nak jadi tahi kambing yang ada rantai ni, nama kaedah dia pempolimeran, nama proses dia. Daripada rantai nak pergi yang bulat-bulat tu penyah polimeran. Tolong hafal, benda mudah ni. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, getah asli. Getah asli ataupun kita panggil latex. Latex ni tak tahan haba, kenyal, lembut. Dia merupakan penebat elektrik yang baik dan dia juga tidak telap udara. Getah asli ni kalau kita campur dengan asid, dia akan menggumpal. Tapi kalau kita tambah dengan alkali, dia akan kekal cair. Tolong ingat fakta ni. Okey, getah asli ni pula kita boleh baiki sifat dia yang tadi tak tahan haba lah ya. Kita boleh baiki sifat dia dengan menambahkan sulfur. Getah asli tadi kita panas dengan sulfur, jadilah getah tervulkan. Ya, melalui proses pemvulkanan. Ini getah asli. Ini struktur rantai getah asli. Kita panas dengan sulfur, jadilah getah tervulkan. Ingat kalau soalan suruh kamu lukis, agak kamu boleh lukis tak molekul, struktur molekul getah tervulkan? Senang aja lukis macam ni. S. Ini struktur molekul getah tervulkan. Maksudnya dia ada sulfur. Okey? Ini tak ada sulfur ni, polimer asli. Sifat dia macam mana? Lebih kenyal, tahan haba, tahan lasak. Tapi dia masih penebat haba yang baik, penebat elektrik yang baik. Okey, boleh ingat tak? Ni ciri-ciri getah tervulkan. Ingat, lebih kenyal, lebih keras, tahan haba, penebat elektrik yang baik, tidak mudah teroksida di udara. Ingatlah 1, 2, 3 ciri getah tervulkan. Ni kegunaan dia. Tayar. Nak buat apa lagi? Sarung tangan. Bukan sarung tangan perubatan. Sarung tangan perubatan yang doktor gigi pakai tu, yang itu daripada getah asli. Ini sarung tangannya ni. Ini daripada getah tervulkan. Tapak kasut. Ya. Okey, ada satu lagi teknologi berasaskan getah. Watercolor. Tak panggil watercolor, getah color. Dia color pakai color tu dia perbuat daripada getah. Ataupun jalan raya ni dia turap guna getah. Lepas tu satu lagi pad landasan kereta api yang diperbuat daripada getah. Ini teknologi getah terkini. Habis. Okey. Next. Bahan kimia dalam kesihatan.
Bersabarlah sayang. Sampai bab 12 je. Sekejap je. Okey. Kan cikgu cerita perubatan kan dia ada traditional, modern, complementary. Okey. Tradisional ni tadi kos rawat. Semalam cikgu cerita kos rawatan rendah, boleh diwarisi, terbukti secara pengalaman, boleh diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan, tapi keberkesanan dia mengambil masa lah. Kalau perubatan moden pula melibatkan dadah, melibatkan bahan-bahan sintetik, kos rawatan dia mahal, tapi dia terbukti secara klinikal. Rawatan dia lebih berkesan dan cepat. Dia menggunakan kaedah moden seperti pembedahan. Okey, kalau komplementari, dia tak melibatkan pembedahan, dia tidak melibatkan dadah, tapi dia mengambil kira pandangan pengamal moden dan tradisional. Dia duduk tengah-tengah. Okey? Lepas tu apa lagi? Ni contoh-contoh ubat tradisional. Lidah buaya, ginseng, halia, pokok bunga raya. Quinina ni apa? Quinina ni bukan macam kayu manis. Okey. Ubat moden. Ubat moden Panadol. Ubat tahan sakit. Antibiotik. Psikoterapeutik. Psikoterapeutik. Ni untuk ubat-ubat. Ni dadah lah sebenarnya untuk orang sakit mental. Okey. Ni perubatan komplementari. Akupuncture. Kiropraktik. Urutan mengurut-mengurut tu. Dan satu lagi adalah homeopati. 4 contoh ni adalah komplementari. Terapi herba satu lagi. Alright. Lepas tu apa lagi? Ubat buatan manusia dengan ubat daripada semula jadi. Agak-agak boleh beza tak? Semula jadi dapat daripada haiwan tumbuhan. Kalau buatan manusia ni, biasanya kita hasilkan di makmal lah. Lagi apa lagi? Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan ubat boleh menyebabkan kematian. Penyakit tak sembuh. Boleh menyebabkan alahan. Ada tu salah makan ubat, bibir bengkok. Naik gatal-gatal. Ni alahan. Ya. Dan ia juga boleh menyebabkan ketagihan. Okey. Habis. Radikal bebas. Radikal bebas ni adalah unsur yang terhasil daripada proses pengoksidaan. Ya. Atom ataupun molekul yang terhasil daripada proses pengoksidaan. Dia tak cukup satu elektron. Bila dia tak cukup satu elektron, dia nak meroyan. Jadilah dia radikal bebas. Contoh macam ni lah. Contoh patutnya dia ada 2 elektron. Dia tu ada 2 elektron tapi kurang satu. Kurang satu. Jadi bila dia kurang satu elektron, dia jadi benda jahat dah. Dia meroyan nak menyerang sel-sel yang sihat. Ni radikal bebas. Radikal bebas ni terhasil daripada proses pengoksidaan. Ada 2 punca. Yang pertama daripada faktor dalaman. Ya. Faktor dalaman ni. Faktor dalaman ni contoh faktor dalaman ni contohnya metabolisme. Metabolisme dalam badan kita. Lepas tu sel-sel tu mengalami keradangan daripada aktiviti metabolisme dalam badan kita. Dalam badan kita sendirilah ibaratnya. Lepas tu satu lagi faktor luaran. Faktor luaran ni contoh asap rokok, sinar UV, sisa toksik. Ini boleh menyebabkan radikal bebas. Jahat! Radikal bebas ni jahat! Jadi macam mana cara kita nak hapuskan radikal bebas? Kita kena makan bahan antioksidan. Bahan antioksidan ni kena makan. Kenapa? Sebab bahan antioksidan ni dia melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan tu tadi. Proses pengoksidaan ni tak bagus sebab dia menghasilkan radikal bebas. Jadi kita kena makan bahan antioksidan untuk menghentikan proses pengoksidaan. Jadi kat mana bahan antioksidan ni ada? Beta karotina dekat lobak mangga, ubi. Lutein pada sayur-sayur hijau, bayam. Bayam, kobis brokoli, lekopina pada buah-buahan, contoh oren, tembikai, tomato, vitamin C. Vitamin C, buah-buahan yang ada vitamin C. Vitamin E, contoh pada kekacang, minyak sawit. Ingat, bahan antioksidan ada pada BCLL. Ada satu lagi.
Okay, BCLL. B, beta carotina, vitamin C. BCELL. Beta carotina, vitamin C, vitamin E, lutein, lycopene. Okay, harap boleh ingat lah. Boleh ingat. Ini bagus untuk menghentikan proses pengoksidaan. Okay. Ini eksperimen tak tahulah. Kalau masuk esok boleh buat tak agak-agaknya? Okay, so bahan produk kesihatan. Dalam produk kesihatan dia ada bahan aktif yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okay, lagi apa lagi? Tak ada apalah, habis. Okay, next. Daya dan gerakan. Okay, lagi dua lagi. Okay, apa beza jarak dan sesaran? Jarak ialah jalan jauh. Contohnya mula dekat sini, akhir dekat sini. Jarak tu maksudnya pergi sini. Itu laluan untuk jarak. Kalau sesaran is shortcut. Shortcut terus. Itu beza sesaran dan jarak. Jarak adalah laluan jauh. Sesaran ialah shortcut. Okay, lepas tu apa? Unit SI dia sama meter. Okay. Lepas tu apa lagi? Ini tak ada masalah. Biasa kalau dalam kertas satu dia bagi formula. Kau kira je lah. Ini pun tak ada masalah. Dia bagi formula. Lepas tu. Apa lagi? Okey, ni cikgu tak nak cerita. Okey. Jatuh bebas. Apa maksud jatuh bebas? Jatuh bebas ialah objek tu jatuh di bawah tindakan graviti sahaja. Maksud jatuh bebas ni dia jatuh di bawah tindakan graviti sahaja. Okey. Apa daya graviti, pecutan graviti. Pecutan graviti unit dia adalah 10 meter per saat kuasa 2. Pecutan graviti. Tolong ingat. Pecutan graviti unit dia 10 meter per saat kuasa 2. Okey, apa lagi cikgu nak cerita? Inersia. Cikgu rasa tak ada masalah kot inersia. Inersia bergantung kepada jisim. Lagi besar jisim, lagi besar inersia. Ini contoh-contoh inersia. Bila kita tarik duit shilling tu, duit shilling akan mengekalkan kedudukan dia. Aku tak nak gerak mana-mana. Aku nak duduk sini. Tak payahlah kau nak tarik-tarik. Macam tu. Jadi dia akan tetap berada di sini. Cumanya dia jatuh di bawah lah. Dah dia degil sangat. Dia tetap jatuh di bawah. Tapi masih kedudukan asal dia tu dia jatuh di bawah sahaja. Macam juga yang ni kereta api bergerak. Boleh faham tak kenapa tiba-tiba penumpang tu berada ke hadapan? Bila bas berhenti tiba-tiba. Bas tu kan dah bergerak ke hadapan. Walaupun orang tu dia statik, tapi sebenarnya keadaan dia mengikut bas ke hadapan. Bila berhenti secara tiba-tiba, badan dia still nak ke depan lagi. Sebab tadi kan bas bergerak ke depan. Macam mana? Faham ke tidak tu? Faham ke cikgu maksudkan inersia ni? Faham. Okey. Lagi apa lagi? Nak cerita. Tak ada apalah ni eksperimen ni. Ya Allah, harap-harap yang ni lah masuk. Ya Allah. Okey, ni kesan inersia dalam kehidupan. Kepala tukur, kita ketuk-ketuk-ketuk. Dia masuk ke bawah payung. Macam mana cara kita nak keringkan payung tu? Kita pusing-pusing-pusingkan. Air tu akan bergerak keluar daripada payung. Bagaimana cara kita nak mengurangkan kesan inersia? Pakai seat belt. Lepas tu kalau boleh ada airbag. Itu antara cara untuk mengurangkan kesan inersia. Lepas tu landasan kereta api, landasan kapal terbang kena panjang. Sebab jisim kapal terbang tu kan besar. Kalau dia landing, dia punya landasan pendek, agak-agak apa akan jadi? Mestilah accident. Sebab kapal terbang tu jisim dia besar. Bila jisim besar, inersia besar. Dia memerlukan landasan yang panjang untuk berhenti. Okay, samalah juga macam kapal kargo. Benda aku lukis ni. Kapal kargo. Tak nampak juga. Kapal kargo. Ini jeti. Jadi dia kena matikan enjin dulu. Sebelum sampai beberapa kilometer ke
jeti. Sebab inersia kapal ni besar. Ya. Bila besar dia tak boleh nak stop drastik macam tu. Okey. Habis. Dan last sekali. Cikgu rasa ni tak ada apa sangat. Kamu ingat fuse car tu kamu kena ingat. Penting ke tenaga nuklear ni? Penting, dia boleh menjana tenaga elektrik yang banyak. Dia boleh membekalkan tenaga elektrik yang banyak. Lepas itu, kamu hafal gambar ni. Ini gambar pembelahan nukleus. Tolong hafal gambar ni. Ini pembelahan nukleus yang mana yang kecil ni nama dia neutron. Neutron ni dia akan bedil uranium. Kalau soalan keluar soalan macam ni, biasanya dia akan buat X. Nyatakan X. Agak-agak boleh jawab tak? Boleh lah. Cikgu dah ajar dah ni uranium. Uranium 235. Ni nama dia neutron. Okay. Bila dia bedil uranium akan terbelah kepada dua. Ini nama dia pembelahan nukleus. Okay. Satu lagi, pelakuran. Lako ni cantum. Dua nukleus ringan bergabung. Jadilah satu nukleus yang berat. Biasanya pelakuran berlaku di matahari. Okey. Kalau yang ni berlaku di stesen jana kuasa nuklear. Mana stesen jana kuasa nuklear? Ni dia. Alah, gambar cantum-cantum. Ni gambar cantum-cantum. Stesen jana kuasa nuklear. Okey. Tapi cikgu tahu korang dah pernah jumpa dah gambar ni. Bahan, kamu kena ingat bahan radioaktif yang digunakan uranium. Proses nuklear yang terlibat tadi apa tadi? Pembelahan nukleus. Lepas tu soalan suka tanya perubahan tenaga yang terlibat. Ingat. NHKE. Bermula dengan tenaga nuklear, bertukar menjadi tenaga haba, bertukar menjadi tenaga kinetik dan akhirnya tenaga elektrik. Ingat, kalau soalan tanya perubahan tenaga dalam stesen jana kuasa nuklear ni, ingat NHKE. Ya, nuklear, haba, kinetik, elektrik. Anak panah. Nanti tulislah penuh, okey? Okey. Cikgu tak nak cerita. Cikgu nak cerita kesan penyebaran radiasi ni. Radiasi ni boleh memberi dua kesan. Satu somatik, satu genetik. Somatik contoh, kalau kita terkena radiasi, kesan somatik kita akan rasa loya, letih, katarak mata kita ni akan ada, mata hitam kita akan jadi warna putih. Dapat keguguran rambut, dapat leukemia. Ini kesan somatik. Kalau genetik, kecacatan bayi, kanser, mutasi. Okey, lepas tu cikgu rasa antara perkara penting yang kamu kena ingat adalah satu ni. Dia akan tanya, adakah anda bersetuju untuk membina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia? Setuju tak setuju? Fakta tu kamu kena ingat. Okey, cikgu cerita sikit Kalau setuju, kalau kamu sokong, kalau boleh catat sikit, catat laju. Kalau kamu sokong, kenapa kamu sokong? Sebab bahan api fosil akan habis. Yang pertama, bahan api fosil akan habis. Yang kedua, kos bahan api meningkat. Macam petrol, macam diesel. Meningkat. Okey, yang ketiga, saya sokong sebab tenaga nuklear dia punya pencemaran lebih rendah. Tulis pencemaran lebih rendah. Lepas tu membekalkan tenaga elektrik lebih banyak. Boleh tak ingat 4? Yang pertama, bahan api fosil akan habis. Kos bahan api meningkat. Tenaga nuklear, kesan pencemaran lebih rendah. Dan satu lagi, membekalkan tenaga elektrik yang banyak. Kalau saya tak setuju, ingat 4. Boleh menyebabkan mutasi, cikgu. Boleh menyebabkan kanser. Mengancam nyawa. Lepas tu, nak bina-bina benda tu, dia memerlukan perancangan yang strategik.
Bukan macam nak bina. Kita tengok orang bina rumah pun pecah kepala tau. Kita tengok lah. Nak bina jana kuasa, lagilah pecah kepala. Ingat, kalau tak setuju, ingat. Boleh menyebabkan kanser, boleh mengancam nyawa, boleh menyebabkan mutasi dan memerlukan perancangan yang strategik. Kalau dia minta 4, tulislah 4 tu. Kalau dia minta lebih, kuranglah apa yang kamu rasa sesuai dengan jawapan. Okey, habis dah bab tingkatan 4 punya silibus. Ada apa-apa nak tanya? Rupanya 1 jam 30 minit juga untuk benda ni ya. Tak makan 1 jam. Ada apa-apa nak tanya? Boleh dapat sesuatu tak hari ni? Petang ni dapat sesuatu tak? Ada yang dah tidur lah? Boleh. Boleh ya. Okey baik, insyaAllah malam nanti kita jumpa lagi sekali untuk cikgu cerita pula Form 5. Ya. Cikgu harap kamu tetap terus bertahan. Bagilah ruang dan peluang untuk cikgu bersama kamu. Cikgu tak dapat jumpa dah kamu esok. Cikgu tak dapat jumpa kamu kat sekolah. Tolong bagi ruang dan peluang pada cikgu malam ini. Ya. Pinjamkanlah hati, minda, jiwa, raga, badan kamu tu sebentar untuk bersama dengan cikgu. Tetaplah berdoa cikgu kuat, tak hilang suara, tetap bersama kamu malam ini. Okey? Cikgu rasa itu sahaja. Kita jumpa malam ini insyaAllah jam 9 malam. Okey, anak-anak yang cikgu sayang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Sama. Cikgu. Oh. Prinsip Apa Pascal ya? tu macam mana cikgu? Ha? Cara nak kira prinsip Pascal tu yang ombor kecil ombor besar. Boleh? Kejap Boleh. cari soalan. Okay. Prinsip Pascal. Yang tu juga, yang A1, A2 tu. Aduh. Dalam banyak-banyak benda tak. Paling tak suka batuk lah. Tak ada arwah lah. Kan? Aduh. Sekejap Okey, contoh Okey, contoh macam ni. Prinsip Pascal ataupun prinsip hidrolik. Kalau dia bagi gambar ni kat kamu, dia suruh kamu kira. Okey. Perkara pertama kamu letakkan dulu. Ni muka surat berapa ni? 2, 3, 3. Aduh. 2, 3, 3. Okey. Perkara pertama letakkan F1 dekat sini. F1. A1. F2. A2. Sampai situ boleh? Boleh. Okey. Lepas tu hafal formula ni sebab dalam kertas periksa dia tak bagi formula ni. Formula ni F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ingat Farhan duduk dekat atas, Andika duduk kat bawah. Ini kita cerita pasal katil double decker Jangan fikir benda lain pula. Katil double decker. Katil 2 tingkat. Farhan duduk bawah, Andika duduk atas. Farhan duduk atas, Andika duduk bawah. F1 per A1, F2 per A2. Dan Nazman duduk kat mana? Nazman duduk sini lah. Newton. Okay, so F1 berapa? Ngapa diam pula? 10. S1 10. 10. Okay, A1 berapa? 2. F2 berapa? Tak ada. Dah ada. Kita nak cari F2 lah. A2 berapa? 100. 100. Okay, sampai sini clear? Clear. Okay, sekarang kita nak F2. Kita nak F2 sahaja. So, apa yang kita kena buat dengan 100 ni? Syuh. Kau pergi sana. Pindah ke sana. So, ni kan bahagi. Bila pergi ke sana, dia jadi apa?
Bahagi pindah sana jadi darab. Okey, so 100 darab 10 per 2 sama dengan F2. Hal ni jangan susah hati, kau pakai je kalkulator. 100 darab 10 bahagi 2. Berapa? 50. 500. Ini nampak confirm tak pakai apa kalkulator. Tak pernah Lima So, kata. 500. Okey, boleh faham tak cara nak kira ni? Boleh. Ingat F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada dah? Tak ada, kita jumpa malam nanti. Ya. Okay. Cikgu harap Okay, sangat cikgu. buat yang terbaik. Buatlah yang terbaik. All out lah. Ya. Moga esok keluar daripada dewan ada senyum ada senyum di wajahmu. Okay? Okay. Ada senyum. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.